Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Asno baca doa Asno. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa tu'assir walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, so hari ni kita masuk tajuk progression, janjang. Progression dia ada dua, iaitu ada aritmatik dengan geometri. Okey, kita ada aritmatik dan geometri. Okey, pelajar suka tanya, cikgu soalan ni keluar dekat mana? Okey, tajuk ni dia akan keluar di kedua-dua kertas. Tapi sebenarnya dimaklumkan SPM kamu tak ada lagi, kita tak boleh nak agak dah tajuk tu keluar kat mana. Macam tu. Sebab dia sesuka hati nak keluar dekat mana. Macam tu. Tapi cuma kalau kita tengok apa yang diberi contoh pada soalan kertas 2 tu, macam tajuk solution triangle, index number, semua tu masih dekat bahagian C dan dia masih merupakan soalan pilihan. Dia punya samalah, dia punya format dia, pilih dia. Cuma kalau macam sebelum ni, contohnya paper 2 kan, bahagian C tu paper 1 dia tak ada bahagian A, bahagian B tak ada kan. Sekarang dia ada. Manakala paper 2 dia masih lagi ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, cuma pecahan markah saja yang berbeza. Okey. Jadi apa yang saya nampak dekat sini, untuk kertas 2 kamu punya tajuk bahagian C iaitu index number dengan solution triangle, ataupun nanti kinematik dan satu lagi tajuk linear programming. So 4 topik tu kamu memang kena okey 2 topik. At least 2 topik memang score okey punya. Kena 100%. Okay, sebab macam saya kata tajuk ni walaupun kita dah target pelajar boleh buat untuk 2020, pelajar masih dapat cuma 8 markah. Okay, sebab soalan hujung tu yang dia kacau. Okay, yang dia kacau. So hari ni kita akan buat untuk janjang aritmatik and geometry, ataupun aritmatik atau geometry progression. Okay, dia ada dua. So saya, sebab benda ni kamu dah belajar, so kita nak ingat semula saja. Kita ingat semula. So you ada aritmatik progression dengan geometry progression. Okay, jadi dekat sini apa yang perlu kamu tahu adalah, mula-mula kamu kena tahu either dia aritmatik ataupun geometri. Kamu kena tahu sama ada dia aritmatik atau geometri. So macam mana kita nak tahu dia aritmatik atau geometri? Okey, siapa yang ingat lagi? Cuba terang kat saya, apa beza aritmatik dengan geometri? Saya akan buat dua-dua terus sebab terus kita dapat bezakan antara aritmatik dengan geometri. Okey, siapa nak respon? Apa beza aritmatik dengan geometri? Ataupun macam mana kamu nak tahu dia tu aritmatik ataupun geometri? Apa yang perlu kamu tengok? Okey, cepat. Siapa nak respon? Ada? Tak ada? Okay. Aritmatik tu tambah. Okey, aritmatik tu tambah. Satu lagi, geometri? Darab. Okey, aritmatik tambah ataupun tolak. Geometri dia guna darab ataupun bahagi. Okey, jadi dekat sini sebenarnya apa yang perlu kamu tahu adalah kita kena cari dia punya D. D is your common difference. Okey, beza sepunya. N you punya R. R is your common ratio ataupun nisbah sepunya. Macam mana nak cari D? Kita guna operasi tolak. Iaitu kita ambil T N minus T N minus 1. Maksudnya kalau kita ambil T4, kita kena tolak T yang sebelum. Bukan kita punya nombor yang kecil. Tetapi T yang sebelum atau T yang kecil. Bukan nombor yang kecil. Sebab kadang-kadang nombor tu semakin kecil. Bukan semakin besar. Jadi kamu tak boleh kata, oh nombor besar tolak nombor kecil. Tak boleh. Tapi kita ambil T yang besar. Maksudnya dia pada sebutan yang lebih besar. Kalau sebutan kelima, you kena tolak dengan sebutan keempat. Okay, and then kalau R pula, apa kita nak kena buat? Kita bahagi. Okay, bahagi iaitu kita akan buat Tn, you divide by Tn minus 1. So, selepas kamu tahu, barulah kita tahu kita dapat dia tu aritmatik atau geometri. Dan barulah kita applykan formula-formula yang berkaitan dengan aritmatik ataupun geometri. Okay, soalan suka kata show, buktikan, tunjukkan. Okay, yang dia aritmatik, yang dia adalah geometri. Bila dia kata kena buat macam tu, apa yang perlu kamu buat? You tak boleh buat D saja.
kamu mesti tunjukkan kanan dan kiri. Apa maksudnya? Contoh, kita ada sebutan pertama, kedua, okey. You ada T1, T2, T3 dan seterusnya. Okey, yang ini pun sama, you ada T1, T2, T3 dan seterusnya. Okey, jadi dekat sini untuk aritmatik, kalau kamu nak buktikan dia aritmatik, okey, aritmatik. So you kena buat T2 minus T1 sama dengan T3 minus T2. Mesti buat kanan dan kiri. Dan kamu kena dapat D yang pertama ni sama dengan D yang kedua. Bila kamu dapat jawapan dia sama, yes, kita dapat buktikan dia adalah aritmatik. Sebaliknya untuk geometri, so you buat T2 divided by T1 equals to T3 divided by T2. Mesti kena buat macam ni. Pun ini sama, iaitu R. R is your common ratio. R yang pertama mesti sama dengan R yang kedua. So kalau kamu dah dapat buktikan ni, barulah you buat solution dia aritmatik atau geometri. Okay, so itu untuk D. D iaitu sangat penting, kamu kena tahu dia punya common different and you punya common ratio. Okay, next kita tengok A. Apa dia A? A sama je. A tu kamu punya first term. Ini pun sama. A tu adalah you punya first term, iaitu sebutan pertama. Okey, sebutan pertama tidak semestinya nilai yang besar. Okey, tengoklah kalau nombor tu disusun daripada nombor besar jadi kecil, so sebutan pertama kamu nombor yang besar. Okey, dan sebaliknya kalau dia nombor kecil, you punya T1 tu nilai dia kecil lah. Jadi dia tak boleh kata, ada pelajar kata sebutan pertama adalah nilai yang paling kecil. Tak boleh. Okey, kadang nombor tu nombor yang lebih besar. Nombor besar disusun berurutan sehingga yang kecil. So itu you punya A. You punya A is your first term, iaitu sebutan pertama. Okey, bila kita sebut je sebutan pertama, maksudnya kita boleh cari dekat terms yang keempat. Okey, terms yang ke-10, yang ke-100, kita boleh cari. So, apa yang perlu kamu tahu untuk aritmatik? T, N. N tu suka hatilah yang keberapa? T yang ke-10, T yang ke-15. Okey, asal kamu ada A, kamu dah ada A, kamu dah ada D. Okey, A dah ada dan D dah ada. A dah ada, R dah ada. Kamu nak carilah T apa juga boleh. Okey, so Tn. Tn untuk aritmatik adalah A plus N minus 1 times D. Saya dah kata tadi, yang penting kamu tahu dia punya A dah tahu, D dah tahu. You bolehlah cari. N ikut sebutan dekat sini yang dia minta. Okey. Okey, kemudian itu untuk aritmatik. Manakala geometri, Tn adalah A R power of N minus 1. Okey, jadi kalau kita ada nombor, contoh saya bagi nombor, saya bagilah, contoh saya kata nombornya terdiri daripada, saya bagi nombor dia 2. Okey, then saya kata sini 5. 5, 8 dan seterusnya. Biasanya cukup dengan 3 nombor. Ada 3 nombor dah cukup dah. Kalau 2 nombor tak boleh. Sebab kalau 3 nombor baru kita boleh tunjukkan dia ni aritmatik ke, geometri ke. Okay, so kat sini kita tentukan dulu apa dia punya first term. First term is your T1 atau A. So A kamu di sini adalah 2. Saya dah kata tadi mesti cari D. D is your common different, beza sepunya. D kamu kat sini you buat 5 tolak 2, 8 tolak 5 sama je. So 5 tolak 2 you punya you punya D adalah T3. Jadi kat sini kalau soalan kata buktikan show dia adalah aritmatik. So you buatlah 8 tolak 5 sama dengan 5 tolak 2. So 8 tolak 5 dapat 3, 5 tolak 2 3. So dekat sini you dapati dia mempunyai beza sepunya yang sama. Okey, iaitu you punya common difference-nya sama, maka dia adalah aritmatik. Okey? So itu dia untuk aritmatik. Okey, contoh sekarang kita tengok geometri. Kalau geometri, contoh dia bagi kamu nombor, contohlah sini 4, okey, 8, 16 dan seterusnya. Sama saja, A is your first term. A kita ialah 4. So kali ni kita cari R. Apa R? R kita, kalau soalan dah kata dia adalah geometri, kamu tak perlulah buat yang seperti di bawah ni. Yang ini tak perlu. Kalau dia dah bagi dia adalah geometri, dia dah bagi tahu dia adalah aritmatik, tak perlu buat macam ni. Terus saja cari D atau terus saja cari R. So dekat sini R is your common ratio. So kita bahagi. You tengok 16 bahagi 8 atau 18 bagi 4 you dapat 2. Tapi kalau dia
kata buktikan, tunjukkan dia adalah geometri, you kena buat 8 bahagi 4 sama dengan 16 bahagilah 8. So dapat ni 8 bagi 4 2, 16 bagi 8 juga 2. Maka terbukti dia ni adalah geometric progression. Okay, so itu untuk Tn. Jadi kalau soalan tanya T apa pun, kamu boleh cari dekat sini. Hanya yang awak kena pastikan A-nya ada dan D-nya ada. Untuk geometri, you kena ada A dan you kena ada R. Okay, boleh setakat ni? Ingat semula kan? Semua orang ingat ni. Soalan ni kamu masalah bila nanti dia bagi dalam adalah perpuluhan. Okay, yang ni biasa-biasa ni tak ada masalah. Okay, next kita tengok tadi kita dah tahu Tn. So kita kena cari Sn. Sn is sum. Sum iaitu hasil tambah. Hasil tambah ni ada 2. Kalau dia kata hasil tambah untuk 5 sebutan pertama. Okay, 5 first term. So ini bererti you kena tambah dari T1 sampai ke T5. Ada soalan dia kata 5 sebutan selepas sebutan keempat. Yang itu tak boleh buat S5. Sebabnya you punya A bukan T1. Okey, nanti kita tengok soalan. Apa dia Sn? Untuk aritmatik Sn ialah N per 2. N per 2, 2A tambah N tolak 1 darab D. Ini satu formula. Kita ada beberapa formula. Formula yang lain iaitu you akan gunakan N per 2 A tambah ada buku tulis Tn, ada buku tulis L. L is last term. Tn pun sama term yang terakhir. Jadi dua-dua boleh guna. Okey. Sebelum tu kamu kena tahu kenapa boleh guna formula yang kedua. Sebenarnya formula kedua tu adalah lahir daripada formula yang pertama. L ataupun Tn sama ya. Jadi awak tengok sini N per 2. A. Tn ataupun you punya last term. Formula Tn apa? A tambah N tolak 1 darab D. Jadi kalau yang ini saya combine, dia akan jadi yang atas. A tambah A adalah 2A. So dia sama je. Okay? Itu untuk Sn aritmatik. Boleh Then kita tengok geometri punya Sn. Geometri punya Sn ialah A1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. Okey. Sebenarnya ada 2. Ada dia buat bila R lebih besar, bila R lebih kecil. Tapi sebenarnya tak kisah. Awak gunalah mana-mana pun boleh. So saya gunakan yang ini 1 tolak R. Maksudnya kalau R-nya lebih besar daripada 1, you akan dapat nombor kat bawah ni negatif. Tapi boleh je nak gunakan mana-mana, tak ada masalah. Okey. So itu untuk formula Tn, formula Sn untuk aritmatik dengan geometri. Okey, jadi kamu dah dapat dua-dua dekat sini. Jadi macam saya kata sebenarnya kalau ikutkan dia ada. Kalau formula yang saya bagi ni bila R-nya kurang daripada 1. Tapi sebenarnya tak kisah, gunalah mana-mana. Boleh. Dan formula-formula ini semuanya diberi. Okey, cuma kalau awak tengok dekat sini kita dah senaraikan, kita dah ada. Okey, kita dah tahu macam mana nak cari D, kita dah tahu nak cari D, kita dah tahu macam mana nak cari Tn, kita dah tahu mencari Sn. Begitu juga dengan geometri. Kita tahu cari R, kita tahu cari Tn dan kita tahu cari Sn. Namun untuk R ni kita ada satu lagi. Untuk geometri ni kita ada satu lagi. Apa dia? Iaitu sum to infinity. Sum to infinity, formula dia adalah A over 1 minus R. Okay. So ini formula-formula yang perlu kamu tahu untuk tajuk geometri, tajuk progression iaitu aritmatik ataupun geometri. Jadi ini bila kamu faham ini, tengok soalan betul-betul, kalau faham you tak ada masalah dah. Okay. Cuma kadang-kadang kamu bingung nak guna formula apa, kamu tak tahu. Okay. Jadi tengok, saya akan tunjuk satu soalan. Okay, tadi saya dah tunjuk. Jadi kalau awak tengok kat sini, daripada contoh yang saya bagi tadi, okay, contoh yang saya bagi dekat sini, you ada satu ini, you ada yang ini dan ini. Jadi dekat sini, kita dah cari kita punya D. Kita dah cari kita punya R. Okay, saya akan teruskan dengan mencari Tn dan Sn untuk contoh yang sama. Okay, saya guna contoh yang sama. Mudah sikit. Okay, jadi contoh yang sama kat sini. So, sekarang kita mencari Tn.
Okey, saya dah kata tadi Tn adalah sebutan keberapa pun yang kamu nak. Contoh saya kata sebutan yang ke-8. Boleh je 18, boleh ke 80, boleh je. Formula Tn adalah A tambah N tolak 1 darab D. Sekejap Okey. Okey, jadi formula Tn adalah A. Apa A kita? A kita dah tahu dah. So, you dah senaraikan dekat atas ni tadi. A kamu adalah 2. A plus N minus 1. Sebutan ke-8. 8 tolak 1 tu 7. Apakah D? D kita di situ adalah 3. So, awak kira 7 kali 3, 21 tambah 2. You akan dapat jawapannya di sini adalah 23. Okey, itu untuk T yang ke-8. Okey, kemudian kita tengok geometri. Okey, geometri contoh. Contoh saya nak cari T ke-5. Okey, sebenarnya ada orang menggunakan listing method. Menggunakan kaedah menyenaraikan. Apa maksudnya? You tengok nombornya 4, 8, 16. So, dia senarailah. Okey, kalau saya nak T5, senang you nak senarai. 2 je nombor dah sampai. Tapi kalau saya nak T100, sanggupkah kamu nak senaraikan semua? So tidak mungkin kamu nak senaraikan semua. Dan untuk pengetahuan kamu, memang ada cikgu akan ajar tak apalah, kamu senaraikan saja, list saja. Tapi sangat bahaya list. Contohlah, dia nak sebutan yang ke-10 atau 20. Kamu kata tak apalah, sanggup lagi nak senarai. You senaraikan 2, 5, 8, 11, 14, bla 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 sampai yang ke sebutan ke-20. Tapi sebenarnya untuk marking scheme, sekiranya kamu menggunakan kaedah senarai memang tak ada masalah. You boleh dapat full mark. Tetapi seandainya masa kamu senarai, kamu tersilap satu nombor. Okey, tadi kan dia 2, 5, 8, kan 11, tiba-tiba sini 15. Yang lain betul. So, bila ada satu je salah, habis kamu tak dapat markah. Jadi sebab tu, nak tak nak, seeloknya kamu kena tahu nak masukkan formula. Nak tahu gunakan formula. Okay, sebab listing method sebenarnya kita tak galakkan untuk belajar. Kecuali kamu dah jam. Kamu tak boleh nak buat. List je lah. Macam tu. Tapi macam saya kata tadilah, kalau awak guna listing method, tiba-tiba dia tengok ada satu yang salah. So, bila satu yang salah, habis kamu punya jawapan akan salah. Okey, jadi itu untuk dia punya marking scheme lah. Okey, T5, you punya tengok A. A kamu 4, 1 tolak R. R kita adalah 2. 2 kuasa berapa? Dia kata 5. So, letaklah 5 ke atas. Per 1 tolak R. R kamu adalah 2. Okey. Jadi kamu dapat dekat sini. You senaraikan, tekan kalkulator, you dapat jawapan dia. Okey. So itulah dia punya formula untuk mencari Tn. Okey, ini untuk mencari T yang ke-5. So kalau kamu kira berapa T5? 4. 1 tolak negatif 2, negatif 1 kuasa 5. Okey, kuasa 5 per negatif 1. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini negatif 1 kuasa 5. Okey. Sekejap apa saya silap kasih? Astaghfirullahalazim. Kenapa saya gunakan formula SN? Saya nak TN kan? Sorry. Okay, saya nak TN sebenarnya. Saya nak mencari T5. Tapi saya terguna formula S. Okey, kita cari T5. T5 sebutan ke-5. So, sebutan ke-5 TN. Mana formula TN? Dekat atas ni. TN A. A kita berapa? 4. R. R kita berapa? R kita adalah 2. Okey, N tolak 1, 5. 5 tolak 1, 4. So, tekan je kalkulator. 2 kuasa 4, 16. 16 kali 4. So, kita dapat jawapannya adalah 64. So, itu adalah menggunakan formula TN untuk aritmatik dan geometri. Okey, then kita tengok formula SN. Apa dia SN? SN. Nak hasil tambah berapa? Tak ada masalah. Sebut je. Kalau saya kata nak S10, maksudnya hasil tambah 10 sebutan pertama. Apa maksud 10 sebutan pertama? Kat sini kita nak first term. Dia akan ambil 10 daripada first term. Jadi 10 daripada sebutan pertama maksudnya masukkan T1, T2, T3, T4, T5, T6 sampailah ke T10 kamu tambahkan. Jadi kita budak bijak tak payahlah guna macam tu. Gunalah formula SN 10. 10 bahagi 2. 2A. A kita adalah 2.
tambah 10 tolak 1, 9. Apa D? D kita ialah 3. Senaraikan, you dapat jawapan. Itu adalah hasil tambah 10 sebutan pertama. Okey. Manakala geometri pun sama. Kalau dia nak S5, 5 sebutan pertama. So ambil A. Apa A kita? A kita kat sini ialah 4. 1 tolak R. R kita apa? R kita di sini adalah 2. Okey, 2. So kita akan dapat dekat sini awak gunakan SN. Ini per 1 tolak R kuasa N. N kita 5. Bahagi 1 tolak R. You selesaikan. Maka you dapatlah hasil tambah untuk 5 sebutan pertama. Boleh? So yang ini aritmatik, yang bawah adalah geometri. Ada orang tak dalam ni? Senyap je. Usyuk Ada, cikgu. Okay, good. Saya risau takut tak ada, tiba-tiba tinggal saya seorang-seorang. Okay. So itu dia untuk aritmatik dengan geometri. Kita tengok sedikit soalan. Senang-senang je ni, kan? Okey, saya suka soalan ini sebab dia suruh kamu cari nilai. Okey, tadi saya ada terang. Bila soalan kata buktikan, tunjukkan, show, dia adalah aritmatik, dia adalah geometri. Kamu mesti buat kanan dan kiri. Mesti buat kanan dan kiri. Begitu juga dengan soalan yang pertama di sini. Okey, saya kena besarkan sebab kalau tak saya tengok bila saya share dalam dekat YouTube tu, awak nak tengok jadi macam blur kan tulisan dia. Kat sini dia kata apa? The first three term of an arithmetic progression adalah H, 2H minus 2 and 2H plus 1. Find the value of H. Okay. Bila dia kata find the value of H, maksudnya dekat sini kamu tak boleh main terus kira. Okay. Kamu kena tukarkan dia kat sini dulu. Okay. You tengok dekat sini first term dah tahu semua. Jadi soalan nak cari nilai H. Kalau sebelum ni kamu boleh terus je cari A ke, cari R ke, cari D ke kan. Okay. Jadi bila dia nak nilai, kita gunakan macam kita buktikan. Macam kita buat pembuktian, kita tunjukkan dia tu adalah aritmatik. So kat sini dia dah bagi tahu dia adalah aritmatik, so you ambil T2 minus T1 equals to T3 minus T2. Macam kita nak buktikan. Dan hati-hati sebab dia kat sini 2H plus 1. Tolong letakkan dalam bracket. Tolak you punya T2. Oh sorry T2 awak silap. Saya ambil T3. Okey, kita tengok apakah T2 kita. Okey. T2, this one is your first term. T1 and here is T2 and last ini adalah T3. T2 kita adalah letak dalam bracket. Okey. Okey, tolak dengan H sama dengan T3. T3 kita 2H plus 1 minus 2H minus 2. You selesaikan barulah cari nilai H. You tak boleh buat satu bahagian saja. You nak buat T2 minus T1, stop. Tak boleh. Mesti buat kanan dan kiri. Sebab dia ni adalah, kalau ikutkan bila dia aritmatik ke, dia geometri ke, tak kisahlah. Kanan dan kiri nilai dia mesti sama. Tapi dia dah bagi tahu dia ni aritmatik. So, buat apa kita nak buat geometri yang bahagi? So, kita buat saja tolak untuk aritmatik. Okey, selesaikan. Dapat apa sini? Kenapa saya kata letak dalam kurungan? Sangat bahaya kalau tak ada dalam kurungan. Sini 2H tambah 1. Kalau tak ada dalam kurungan, kamu perasan negatif 2. Sedangkan dia akan jadi tambah 2. Okey? Then you selesaikan, dapatlah jawapan dia. Boleh? So, yang ini dah apa? Selesaikanlah. Selesaikan 2H minus H, you dapat H. Okey, minus 2 equals to 2H habis. Okey, 1 tambah 2 3. Jadi H sama dengan 3 tambah 2, dapatlah jawapan 5. Faham? Senang lagi kan? Faham. Okey. Sudah. Okey, you tengok kat sini. Okey, soalan dah mula dah. The third and the fifth terms of the arithmetic progression are 1 and 9. Okey, you tengok. Bila dia kata sebutan ketiga, third terms. Sebutan ketiga, dia terus tak payah tulis macam ni. T3 sama dengan A tambah 3 tolak 1. Tak payah. Tak payah. Okey, sebab ini yang menyebabkan kamu rasa math itu susahnya lah hai. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Terus je ingat. Ingat ya. Ini adalah aritmatik. Okey. Dan dia kata first term.
Okay, third. The third and fifth term. Third iaitu you punya T3. Apa dia T3? T3 adalah A tambah 2D. Kenapa saya kata A tambah 2D? Kalau kita tengok formula Tn. Formula Tn apa? Tn adalah A tambah N tolak 1 darab D. Jadi kalau dia T3, A tambah 3 tolak 1, 2D. Terus saja. Tak payah tulis yang atas ni. Akan menyebabkan kamu rasa benda tu susah. Kalau saya kata sebutan yang tadi adalah sebutan ketiga. So sebutan ketiga ialah A tambah 2D. Dekat sini jawapannya diberi adalah 1 sama dengan 1. Dan satu lagi the fifth term. So kat sini fifth term adalah A tambah 4D. A tambah 4D sama dengan berapa? Sama dengan 9. So boleh selesaikan menggunakan kaedah. Apa dia? Linear. Kan Simultaneous. Ya, simultaneous. Dia linear equation. So you guna je simultaneous. Boleh? Okay, you selesaikan, you dapat nilai. Apa yang dia nak kat situ adalah the first and the common different. Iaitu dia nak A dengan D. Jadi awak gunakan je lah simultaneous equation. Boleh? Okay, next. Soalan nombor 3. Okay. Okay tak? Cari dululah nombor 2 ni. Cari dulu nombor 2. Dah setengah jam saya je cakap sorang-sorang. Okay, buat dia nombor 2. Cuba dapatkan nombor 2. Okay? Ya. Dapat tak? Dapat. Okay, berapa dapat? Apa A-nya? 4. Okay. A negatif 7. A-nya negatif 7, D-nya? 4. D-nya 4. Okay. Lepas tu, jangan percaya sangat dengan diri kita awak semak. Okay, tengok negatif 7, 2 kali 4, 8. Negatif 7 tambah 8, yes, betul. Semak kat bawah. A kita negatif 7 dan 4 kali 4, 16. So, kalau awak tengok situ, A kita negatif 7, kan? A kita negatif 7, 4, 4, 16. Negatif 7 tambah dengan 16 dapat 9. Okay, good. Maka dapat jawapan kamu. Boleh? Okay, tengok soalan nombor 3. Dekat sini dia bagi unknown. 3 tambah X kat sini, 6X dan 3X kuasa 2. Okay, dan dia kata apa? Dia kata adalah arithmetic. Dia nak possible values of X. So, dia arithmetic. So, kena guna apa? Dia dah bagi tahu dia arithmetic. So, kena guna apa ni? Kena formula apa? Formula aritmetik. Ya, guna TN ke SN? TN. Yes, cuba buat sebab dia kat sini dia melibatkan kuadratik. Okey, cuba buat dapatkan jawapan. Cikgu. Ya. Ini buat macam soalan 1 tadi kan? Ini macam ni tadilah. Macam ni tadi. Nombor 1 lah, betul. Okey. Okay, siapa nak share kat saya pun boleh ataupun terus bagi jawapan, sebut jawapan pun boleh. Ada yang dah dapat?
Okay. Cikgu, Ya. dia kena guna EQN tu ke? Yes. Kan? Sebab awak tengok kat sini, kalau ikutkan, nampak tu dia ada kuadratik kan? Bila dia kuadratik, tekan EQN lah. Cikgu, Ya. Berapa dapat? 2 dengan 5/3. 2 dengan 5/3. Orang lain dapat? Siapa yang tak dapat, angkat tangan. Dapat 2 dengan ada yang tak dapat. Okey, 5/3. Okey, tengok. Yes. Okey, saya tunjuk Okey, tengok sini. Dia kata given that 3 plus X. Okey, 6X dan semua tu. Dan soalan kata kat sini, dia nak kamu cari nilai tu. So, sama je. You buat T2 minus T1 equals to T3 minus T1. Apa T2 kita? T2 kita kat sini. Ni hati-hatilah tengok Kadang-kadang koma ni awak tersilap. Ni T1, T2, T3. Okay, T2 saya adalah 6X minus 3 plus X. Hati-hati. Kalau nak mudah, tak apalah. Semua T letak je dalam bracket. Macam tu. So, T3 kita adalah 3X kuasa 2 tambah 7. Sebab bracket ni benda yang simple. Tapi kadang-kadang pelajar tu akan tersilap. Okey, belajar tu akan tersilap. So, letak sini. Dia tolak 6X. Tak apa, letakkan dia dalam kurungan macam tu. Okey, so kita selesaikan. 6X tolak 3. 6X tolak 3 tolak X sama dengan 3X kuasa 2 tambah 7 tolak 6X. Lepas tu, kamu kena jadikan 1 supaya jadi sama dengan kosong. Baru kamu boleh selesaikan sebab kamu nampak dia ada kuadratik di sini. Okey, you tengok saya ambil dulu 3X kuasa 2. You kena decide, tak kisahlah you nak gerak yang mana. Okey, saya buat ni dulu pun boleh. You tengok 6X tolak dengan X. So, saya dapat 5X. 5X tolak 3. Okey, lepas tu tolak 3X kuasa 2. Tolak 7 tambah 6X sama dengan kosong. Okey, lepas tu kita susun dah. Yang ini negatif 3X kuasa 2. 5 tambah 6, you dapat 11X. Ini you dapat negatif 10 sama dengan kosong. Dan you tekan kalkulator EQN. Okey, kamu tekan kalkulator. Okey, you akan dapat sama juga. You tengok A dia 1. Masukkan A-nya 1. Okey, A-nya 1. A-nya 1 pula. Apa saya cakap ni? A-nya negatif 3. B kamu ialah 11. Dan C kamu ialah negatif 10. You dapat jawapan. Okey, you dapat jawapan di situ. X-nya dapat 5/3. Okey. Dan satu lagi X-nya dapat 2. Okey. Ni saya nak ingatkan. Saya nak ingatkan awak. Hati-hati. Okey, saya buat warna merah. Okey, kalau kamu dah dapat macam ni, kamu nak faktorkan kan? Dan tentu-tentunya kamu akan buat 3X tolak 5. Yang ini kamu akan dapat X tolak 2 sama dengan kosong. Ini yang kamu akan buat. Tapi macam saya dah pernah sebut sebelum ni, pemeriksa akan cek awak punya jalan kerja pemfaktoran. Dia hanya cek dekat A. Jadi make sure you punya A tu positif kan. Jadi tadi negatif kan? Kita tukarkan dia positif. So kita ubah semua dekat situ. Okey, yang ini jadi positif. Okey, yang ini jadi negatif. Yang ini akan jadi positif. Jadi kita akan ubah dia. Mana dia? Okey. So ubah dia. Sini tadi kita dapat 11X positif kan? Dia jadi negatif. Yang ini kita jadi positif. Barulah kalau dia semak, dia akan semak. Okay. Dia tak kisah ada masa. Dekat situ tak ada markah. Ada masa, ada markah. Ada pemfaktoran yang memang ni factorization method ni ada yang memang ada markah. Ada yang dia tak ada markah pun. Okey, jadi kat sini kalau time terkena yang ada markah memang boleh dapat lah. Sebab pemeriksa akan semak kamu punya dekat A dengan dia punya C. So, you tengok 3X darab dengan X. Yes, betul. 3X kuasa 2. Negatif 5 darab dengan negatif 2. Yes, betul. Dapat 10. So, markah jalan kerja kamu dapat. So, ingat. Kamu tekan kalkulator ni bijak. Sebenarnya dia dah ubah dah.
negatif tu kepada positif. Jadi kamu pastikan kamu akan semak balik dengan apa-apa jawapan yang kamu dapat. Boleh? Okey? Okey, yang Boleh. ini okey, kalau awak tengok yang ini, nampak soalan ni. Saya terus bincangkan soalan-soalan ya, saya terus bincangkan soalan. Dia kata the first three term of arithmetic, an arithmetic progression are negative 20, negative 16 and negative 12. If the sum of the first n term is positive. Yang kat sinilah mula pelajar tak boleh buat. Okey? Kalau dia bagi nombor je senang. Dia kata kat sini the sum of the first n term is positive. Okay, hasil tambah n sebutan pertama adalah positif. Saya tak tahu apakah sampai sebutan yang keberapa nilai dia positif. Dia kata kat sini find the least value of n. Dia nak nilai yang paling kecil bagi n. Maksudnya macam ni. Nombor dia negatif 20, negatif 16, negatif 12 dan seterusnya. Jadi dekat sini kita nak tengok hasil tambah iaitu awak punya the sum of the first. Hasil tambah sebutan pertama yang keberapa dapat positif. Maksudnya negatif 20 tambah negatif 16 tambah dengan negatif 12 tambah. Okey? Jadi hasil tambah yang keberapa akan memberi jawapan positif. Takkan kamu nak mencuba? Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat sebab dia cerita pasal hasil tambah. So kita gunakan SN. Sebutan pertama adalah positif. Okey? If the sum of the first n term is positive. So kita buat dia. Siapa ada idea? Apa nak buat? Ada idea? Muaz, Aikal, Anas. Ada ke Muaz? Nama Muaz. Asno? Ada je. Ada. Okey, Ilman. Yang perempuan siapa tadi nama? Masuk Amira. Okey, apa dia? Siapa ada idea apa nak buat? Dia kata the sum, okey, SN, of the first n terms, kita tak tahu, so kita guna n, is positive. Apa dia? Dah belajar dah kan tajuk ni? Form 4 ni. Ingat tak? More than 0. Sebab dia positif. Kita ambil jawapan dia lebih besar, kosong. Senaraikan apa A? A kamu negatif 20. Dekat sini aritmatik kan? So senaraikan D. Apa D? D negatif 16 tolak dengan negatif 20. D kamu ialah 4. Masuk formula SN. N over 2. 2A. A kamu negatif 20. Plus N minus 1. Tak tahu. N tolak 1. N your D. D kamu ialah 4. Lebih besar kosong. Selesaikan. Okay. So kita selesaikan dekat sini. You dapat N per 2 negatif 40 tambah 4N tolak 4 lebih besar kosong. Okey, dapatlah di situ. Mana dia ni? Ni 4N, sorry. 4N tolak 4. Okey. So you selesaikan kat sini you dapat N per 2 negatif 40 tolak 4 negatif 44 tambah dengan 4N lebih besar kosong. So you selesaikan. Okey, N per 2 darab negatif 44 you dapat negatif 22N. Yang ini kamu dapat tambah 2N kuasa 2 lebih besar kosong. Jadi apa nak buat? Tekan sajalah kalkulator EQN. A kamu kat sini 2, B kamu adalah negatif 22 dan C kamu kosong. So jawapan kamu adalah N sama dengan kosong dan N sama dengan 11. Okey, ini jawapan kamu. Tapi sebenarnya kamu bukan sama dengan, dia guna lebih besar. Lebih besar, kat sini lebih besar. Jadi betul lah N lebih besar kosong kan. Kat sini kita akan ambil yang mana? So dia antara kosong dengan 11. Tapi kat sini lebih besar maksudnya kita ambil N yang ke-12. Okey, kita semak. Kita masukkan N kita 12. Okey, kita masukkan N kita 12. Semak, saya guna warna biru. Okey, faham tak setakat ni yang saya terang yang ini? Faham tak? Faham. Okey, sebab dia menggunakan lebih besar. So kita tak boleh ambil 11. Okey, dan kita semaklah. Kalau kita semak N 12 bahagi 2 6. Okey, dalam negatif 40.
Okay, 4 kali 12, sini negatif 44 lah kan. Terus buat negatif 44. 4 kali 12 adalah 48. Nampak? So, you dapat 6, sini dapat 4. Dapat 24. Dapatlah positif. Kalau kita masukkan 11, kita masukkan 11. Okay, sini negatif 4. 4 kali 11, 4 kali 11, 44. So, dekat sini 44. Negatif 44 tambah 44, kosong. Tak boleh lah. Maksudnya N ini tak boleh 11. Sebab tu hati-hati sebab tanda ini lebih besar. Maka N lebih besar 11, jawapannya adalah N sama dengan 12. Dan dah terbukti dah bila kita semak tadi, kita masuk 12, yes kita dapat positif. Tapi kalau kita masuk N 11, jawapan dia adalah kosong. Boleh? Okey, yang ni senang je kan. Dia nak sebutan yang ke-50. Awak guna formula apa ni? Saya tak nak tunjuk. Ni kita bincang-bincang macam tu je. Dia nak sebutan ke-50, so guna apa? Formula apa? TN. Yes, guna formula TN. T berapa? T50. Masukkan je lah nombor tu, hati-hati. Okey, sebab nombor yang besar. Okey, nampak ni? Ni macam tadi kan? Nampak tak? Dia macam tadi. Okey. Dan soalan suka keluar, dia bagi dalam dua-dua ni huruf. Sini contohnya 4P, 2K tolak P ke. Last kali dia kata, express P in term of K. K in term of P. 3 tahun dah soalan keluar dalam berbentuk huruf-huruf macam tu. Okey, yang ni saya tak nak buat lah. Ini senang je. Okey. So, yang tu biarkan. So, kita tengok yang ini. Yang ini. Okey, cuba fikirkan dulu. Kalau ada idea baru bagi tahu saya. Okey, cuba dulu nombor 8, tengok sekejap. Okey, nampak tak? Dia ada dua jawapan, dua soalan kan? Satu aritmatik, satu geometri. Siapa nak buat dekat sini? Boleh kan? Boleh. Boleh, senang kan? Sebab aritmatik saya tolak je lah. X tolak 3 sama dengan 9 tolak X dan seterusnya. Okey? Okey, saya... Okey, nanti saya tengok ada tak soalan tu kat sini. Okey. Sorry. Okey, ni sama je. Tak payah buat lah. Ni senang. Okey, ni pun masih sama kalau awak tengok. Cumanya dia nak common different. So, dia nak common different iaitu dia nak awak punya beza sepunya. So, you kena cari dia punya nilai K terlebih dahulu. Buat nombor 10 jap. Buat nombor 10. 10 dan 11. 11 ni macam tadi. Saya nak tengok awak buat. 10 dan 11. Dia dapat? Cikgu, Ya. common difference tu D lah kan? Ya, betul. Kalau common ratio R. Saya dapat 17. Betul tak? Apa dia? Saya dapat 17. 17. Awak punya soalan nombor 10 Okey, dia nak nilai K, awak dapat 17. Okey. Orang lain dia dapat yang lain? Saya dapat 14. Okey, ada dua jawapan jadi saya kena tunjuk. Okey. So kat sini dia kata
Dia bagi kamu 3 sebutan. Okey, dia nak beza sepunya atau common different. So, kita gunakan cari D. Cari D. Ada orang baru masuk. Okay. So kat sini cari D. So this one is your first term, second and third terms. You buat 2K tolak 4. Saya dah kata letak dalam bracket. Tolak dengan 7. Sama dengan 7. Letak je dalam bracket. Tolak 4 tolak K. Selesaikan. Okay. So 2K tolak 4 tolak 7. Sama dengan 7 tolak 4 tambah K. Okay, so you dapat kat sini 2K tolak 11 sama dengan sini 3 tambah K. Selesaikan. Bawa sini, so you dapat jawapan K-nya. Berapa ni? 2K tolak K. So you dapat K sama dengan 14. Okay? Macam mana Danish dan Aikal dapat 17? Ada silap ke sini? Betul kan? 2K tolak K tolak 7. 7. Cikgu, K Saya salah kira. common Apa dia? Oh, okay. Sorry. Dia bukan nak K. Ini baru cari. common difference. Yes, dia nak common different dia. Okay, betul lah kot Aikal punya. Ini baru K. Ini baru K. Saya tak habis baca. Dia nak common different. Tak habis baca Ini baru dapat K. So, you maksudnya cari dulu. 4 tolak K. 4 tolak K. K kita 14. Bermakna kita punya nombor kita 4 tolak 14 ialah negatif 10. Lepas tu 7. 2 kali 14. 28 tolak 4, 24. Barulah kita cari. Jadi kalau awak tengok, kita nak apa? Kita nak common different. Common different adalah you tolak. 7 tolak negatif 10. 24 tolak 7. Dia nak D dia, bukan nak K. Maka D kita di sini adalah 17. Betul lah kan? Okey, terima kasih. Okey kakak. Okey, kakak tu mesti dia terbuat macam saya. Cari K saja. Okey, soalan nak kamu cari common different iaitu beza sepunya. Okey, buat nombor 11. Okey, dah dapat bagi tahu. Berapa dapat? Belum. Belum lagi. Okey. Saya merayu sangat-sangat. Tolong je buat latihan. Tu je, tak ada lain. Awak mesti okey punya nanti. So, SPM awak tahun depan. Awak ada masa lagi. Tapi jangan duduk relax. Buat soalan-soalan. Okay, untuk yang baru join tadi, baru masuk, awal-awal tadi kita ada bincang, kelas esok saya tak dapat buat sebab saya baru dapat info saya ada taklimat untuk pengumuman SPM hari Khamis. Okay, jadi saya tadi dah bincang-bincang, kita nak buat hari Sabtu malam. Siapa yang tak boleh tolong angkat tangan Sabtu malam.
Okey Okey, semua boleh. Jadi ada. Okey. Okey, yang tak boleh tu ada tuition Boleh on mic. Tolong on mic yang tak boleh tu. Boleh on mic tak awak? Untuk bercakap. Okey, kalau tak ada tuition Oh, ada tuition. Hari Sabtu malam. Okey, macam ni. Awak ambil nombor telefon saya. Ni kan korang nanti awak WhatsApp saya. 3344. Okey, dia seorang Siapa nama bang? Anik. Okey, Anik nanti WhatsApp saya tau. So Anik seorang orang lain boleh? Orang lain okey. Kalau hari Jumaat malam okey tak? Kalau kita sebab ni semua dah ada, kalau kita buat Jumaat malam ada yang ada tuition tak? Kalau ada tuition tolong angkat tangan Jumaat malam. Oh ada. Okey. Seorang juga. Seorang je Okey, kita cuba dululah kita check dulu. Hari tak boleh dah. Hari Ahad petang? Ahad petang free tak? Semua free hari Ahad? Ada tak yang ada tuition hari Ahad petang? Tak ada So kalau kita buat hari Ahad petang setuju tak? Ada tak yang tak setuju? Yang tak setuju angkat tangan? Tak ada. Okey. So kita buat hari Ahad ada. Okey, tak apalah. Ada cikgu ada. Ada awak ada tuition okey. Korang ni macam-macam tuition katnya. Okey, tak apalah. So kalau hari Sabtu malam yang tak boleh Anik seorang, Anik nanti WhatsApp saya tau. Boleh? Okey. So kita buat hari Sabtu. Kita buat hari Sabtu malam. Sabtu malam kecuali Anik, nanti Anik saya bincang dengan dia. Okey. Maksudnya hari Sabtu malam tu kelas terakhir kita lah. Sepatutnya kita punya kelas habis hari Jumaat. Kan untuk yang program yang hari-hari belajar ni. Kan tapi sebab esok yang saya tak ada tu. Okey dah, apa jawapan nombor 11 ni? Siapa dapat? Ramai orang dalam ni tak bersuara semua, pelik betul. 20. Cikgu. Ya. Suara engkau je kan nasib lah engkau ada penyelamat. Okey. Okey, apa jawapannya? N lagi kecil pada 14. Kenapa kau buat lebih Betul kecil? Kenapa kau buat lebih kecil? Kan dia kata negatif. Okey, yes. Tapi mesti ada. Okey. Cuba Haikal hantar jalan kerja kat saya. Hantar jalan kerja sebab Patutnya lagi besar. tak, itu betul. Itu betul. Sebab saya nak tengok pengiraan awak. Sebab itu dah betul. Sebab tu saya tanya kenapa. Maksudnya awak tahulah reason. Dia kata negatif. Betul. Tapi ada benda tu yang awak tersilap dekat jalan kerja. Menyebabkan awak kekal jadi lebih kecil. Sebab sepatutnya ada satu part tu dia akan berubah. Okey? Okey, saya tunjuk tengok Okey, ada orang lain dapat lain? Dah betul dah Haikal, semua tanda tu menyebabkan jawapan awak salah. Dan bila jawapan jangan biarkan dia lebih kecil. Awak kena decide apa jawapannya. Jadi kat sini awak tengok the first three term of arithmetic progression 52, 48, 44. Dia kata if the n term, okay, the progression is negative. Okay, then dia kata n term. Tadi kita mencari Sn. Kali ni kita menggunakan formula Tn. Kita menggunakan formula Tn. Tn kurang daripada kosong. Betul. Okay, formula Tn. Tn adalah A. A kamu 52. A tambah N tolak 1 kita tak tahu. D kita 48 tolak 52. So kita dapat dekat situ adalah berapa D kita? D kau, D apa tadi D?
Negatif 4 Ya, D kita negatif 4. Betul. Okay. So, yang itu semua betul. Saya tahu kat mana awak silap je. Tak apa. Awak tak payah share jawapan. Saya dah tahu dah. Okay. Saya tahu kenapa. Okay. Sebab tu saya nak tunjuk. Sebab mesti ramai yang orang pun tersilap dekat sini. Okay. Jadi, A plus N minus 1 times D kurang dari kosong. Selesaikan. 52 tambah tolak. So, negatif 4N tambah 4 kurang kosong. 52 tambah 4, 56. Negatif 4N kurang negatif 56. Okey, sekarang awak tengok. Tentunya awak main potong-potong negatif atau main bahagi. Jadi sebenarnya N, bila kamu bahagi dengan nombor negatif 56 bahagi negatif 4, tanda akan berubah. Sebab kita bahagi dengan nombor negatif. Tu dia. Okey, jadi bila kamu bahagikan, okey tadi sebab Haikal kekalkan tanda tu. Sebab tu Haikal dapat jawapan macam tadi. Sepatutnya dia berubah jadi lebih besar. So, memang dapat N. Tapi kat sini N lebih besar 14. So, jangan tinggalkan macam ni. Lebih besar 14 tu berapa? Sebab dia kata find the least value. Kalau tadi Haikal buat kurang 14, Haikal punya jawapan kurang 14 kan? Least value berapa? 0, 1. Dia nak nilai paling kecil. Jadi N lebih besar 14. So jawapannya apa? 15, 16, 17, 18. Sebab dia nak least value, so N equals to 15. Faham? Boleh? So jangan buat kesilapan. Boleh. Jangan buat kesilapan ini lagi sebab bentuk ni kamu akan jumpa bila log nanti. Pada soalan geometri nanti bila melibatkan log. Contoh kamu dapat nilai log 0.5. Lebih besar sini log 0.15. Log 0.5 negatif. So nanti pelajar biarkan je sini contoh N. Dia lebih besar. Sedangkan bila log 0.5 nilai dia negatif, bila bahagi negatif tanda akan berubah. Ingat tu. So kalau log awak tekan dulu kalkulator. Jangan terus tekan log 0.5 bagi log 0.15 you bahagi dengan log 0.5. You akan dapat jawapan dia positif. Jadi kamu tak sedar bahawa kamu telah membahagi dengan nilai negatif. Dan bila kamu bahagi dengan negatif, tanda dia akan berubah. Okey so yang ini tak payah, ni mudah je. Then you tengok yang ini pun sama. Okey, kalau awak tengok cuma dekat sini sebenarnya dia bagi kamu 3 sebutan pertama dan sebutan terakhir. Dia nak nilai N. Jadi sama juga ini aritmatik, tentukan A. A kita apa? A kita di sini ialah 5. A kita di sini adalah 5. D apa? Tolakkan 8 tolak 5. D kita 3. Dan yang terakhir kan dia kata N terms, bermakna Tn kamu ialah 131. Bermakna kita tak ada N. A kita ada, Tn kita ada. Okey, A kita 5 tambah N tak tahu, N tolak 1. D kita 3 sama dengan 131. Selesaikan you dapat nilai N. Boleh? Sebab soalan suka tanya, lepas find the value of N, dia kata find the sum of the first N term. Maksudnya dia tanya hasil tambah N sebutan pertama. Jadi kalau N kamu salah, dan hasil tambah pun akan jadi salah. Okey? Boleh? Yang ini pun okey je, tak ada masalah. Ini the sum of the first 5 term. Okey, 5 terms, dia kata kat sini geometri. Ini geometri. So, bila dia geometri, kamu kena guna formula geometri. Soalan nak apa? Find the first term. Dia nak A. R is given and you punya S5 juga diberi. S5. Sebab dia kata kat sini the sum of the first. Okay, 5 terms. Bila dia kata 5 sebutan pertama, bermakna ini S5. Ini awak punya R. Okay, you masuk je formula, hati-hati tekan kalkulator lah sebab ini mudah je, saya tak ni. Okay, yang ini. Tadi saya dah tunjuk dah, formula geometri diakhiri dengan formula infinity. Formula infinity. So dia kata the sum of the first n term of geometric progression. Okay, 64, 32, 16 is 126. Bermakna 126 di sini adalah sum. Kalau ke atas tadi, kalau awak tengok, dia bagi kat sini, mana tadi? Ini. 131 ni adalah sebutan yang terakhir.
Dia adalah awak punya TN. Tapi untuk soalan ini bukan TN. Oh, terlajak. Okey, yang ini kalau awak tengok dia kata the sum of the first anthem. So ini awak punya SN. Okey, geometrik dia kata kat sini 126 dan dia nak nilai N. Boleh cari tak? Mudah kan? Boleh tak? Okey, cuba buat nombor 15. Sum to infinity. Cikgu. Ya. The first anthem tu first term lah. Yelah, bukan first term. First term is your A. Maksudnya dia nak cari N. Macam yang tadi ni, yang kita buat arimatik tadi. Mana tadi? Mana tadi ya? Yang ada nak cari N dia ni. Ni, nampak ni. Kat sini kan lebih besar kosong, S. Tadi kita guna T. Dia kata lebih besar kosong. Tapi kali ni, macam formula tu, cuma dia bagi nombor. Dia tak kata positif atau negatif. Kat sini dia kata the sum of the first anthem. Maksudnya, hasil tambah M saya tak tahu. Mungkin 10 sebutan. Mungkin 5 sebutan. Mungkin 8 sebutan. Saya nak cari nombor tu. 5 ke, 8 ke, 10 ke. Tapi dia geometri. So, geometri kamu kena guna formula Sn equals to A 1 minus R power of N over 1 minus R. Yang bawah sum to infinity. Sum infinity adalah A over 1 minus R. Tapi kali ni, A-nya dah ada. A-nya dah ada. R dia pun dah ada. Kan? Okay, A dengan R-nya dah ada. So, yang tak ada apa kat sini, you punya N. R kamu kena carilah. N yang tak ada. Boleh buat? Cuba. Nombor 15. Dia kalau faham arimatik, geometri nanti boleh laju. Sebab tu saya nak betul-betul arimatik tu. Cikgu. Ya. Kalau satu tolak R kuasa N tu kan? Okey, teruskan Haikal soalan tu. Sekejap. Tak apa. Okey, yang lain pun tak faham tanyalah ke semua faham bagusnya. Alhamdulillah. Tak faham tanya. Tanya ke kalau tak nak on mic, you boleh WhatsApp. Chat saya tak boleh baca. Bila saya dah share screen, saya tak boleh baca chat. WhatsApp saya okey. Saya ada satu grup, memang diorang akan aktif. Hantar soalan, jawapan, hantar. Oh, okey. Baru tengok Haikal hantar.
Okey tak? Cikgu, Ya, tak dapat lah. tak dapat. Okey, orang lain? Ada yang dapat tak? Ada yang dapat? Senyap je. Okey, tak dapat juga. Okey, saya tunjuk. Okey, tak apa. So, saya tunjuk dekat sini. So, kalau awak tengok dekat sini, kan? Okey, dia kata, first apa nak kena cari? You cari R dululah. Sebab R tak ada lagi. Kan? Jadi R. R-nya dapat berapa? Haikal, R dapat berapa? R dapat Saya dapat 0.5. Ya, 0.5 atau 1/2. Betul lah tu. Okey, sekarang dia kat sini kalau awak tengok, kan dia kata the sum of the first n terms. SN, formula SN yang saya bagi tu A, masukkan A. A-nya apa? A-nya 64. A 1 tolak R. R kamu dah dapat 0.5, betul? Tapi kita tak tahu N. Kita tak tahu N. Okey? Per 1 tolak R, 0.5. Okey. Then kita dah tahu dah hasil tambah dia berapa? Iaitu 126. Okey. Saya guna formula-formula ini sebab dia ada ayat kat sini, the first n terms. Iaitu hasil tambah n sebutan pertama. Itu sangat penting. Nanti kita jumpa yang bukan sebutan pertama. Jadi dekat sini awak selesaikan. Tekan je lah kalkulator. Okey. 126 you darabkan dengan 0.5. Okey, you dapat 63. Okey, jadi 63 ni 126, you darab dengan sini. Okey, you dapat 63. So, dia dapat sini 64, 1 tolak 0.5 kan. Kuasa N sama dengan 63. Okey, jadi dekat sini 1 tolak 0.5, okey, dia kuasa N. Dia kamu tak boleh darab dalam tau sebab dia kuasa N. Sama dengan 63 bahagi dengan 64. Ini kuasa N. Okey. Sekejap saya ambil kat tempat kosong lah, senang. Sebab dia jalan dia panjang. Okey, awak tengok. Tadi kalau kita tengok soalan kita. Okey, tadi kita dah dapat kita punya A kita 64. Okay, A kita 64 kan? A 64 nombor 3. A 64, yang sana 126. Okey. 64. Jika awak dapat tadi sini 64. Okey, 1 tolak R, R-nya 0.5, kuasa N. Sama dengan 126. Bahagi sini 1 tolak 0.5. So, buat satu-satu. 64. Saya nak buat terus takut ada yang tak faham. 1 tolak 0.5. Dia kuasa N tadi saya tersilap letak kuasa N kat dalam. Kuasa N kat dalam. Tadi saya letak kat luar sebab tu saya kata tak boleh darab. Okey, so sama dengan 126 darab dengan 0.5. So 126 darab 0.5 kamu dapat 63. Ini kuasa N. Okey, yang ini so apa yang kamu nak dapat di sini, dia kalau yang ini boleh darab dalam. Sebab yang tak boleh kalau 1 tolak 0.5 ini kuasa N. Kalau sini ada 2 ke kan, ni tak boleh darab dalam sebab dia ada kuasa N. Okey, kalau untuk yang ini boleh sebab yang kuasa N satu ni je. Maksudnya nombor 0.5 je. So, awak boleh buat kat sini jadi 64. Awak nak kekalkan, awak tengok saya tunjuk 1 tolak 0.5 kuasa N. Kekalkan yang dalam bracket. Sini 63 bahagi 64 pun boleh. Sebab dia darab jadi bahagi. Macam tu. Lepas tu tinggal kat sini negatif 0.5 kuasa N sama dengan 63 per 64 tolak 1. So tekan je lah kalkulator. Okay. Bila you tolak 1, so dapatlah jawapan kat sini. Negatif 0.5 kuasa N sama dengan negatif 0.01. Tekan kalkulator lah 156. Okay, dapat yang ini. Dekat sinilah yang saya kata tadi kita kena guna log. Saya ada tunjuk tadi kan. Tapi kat sini dia guna tanda sama dengan. Jadi tak kisahlah. Sebabnya dia tanda sama dengan. So dekat sini kita guna log. Kenapa guna log? Sebab kita tak boleh selesaikan dengan mudah. So kamu nak cari 0.5 kuasa berapa dapat 0.0156 kan susah. So you gunakan log. Guna log. Jadi dekat sini kamu akan dapat. You akan dapat di sini. Tekan je log. You dapat log. Okay.
Negatif 0.5 ni negatif-negatif boleh hapuskan. 0.5 kuasa N sama dengan log. Nak selamat sebab dia log tau. Kalau awak bundarkan ni, mungkin awak akan dapat jawapan tu akan lari sedikit. So, you buat macam ni. Ambil kalkulator, saya tunjuk. 63, okay, you tengok 63 per 64. 63 per 64. Okay, you dapat ini sama dengan that, you tolak 1. Tolak 1. Tolak 1, you dapat negatif 1 per 64. Nampak tak? Okay, dekat kalkulator, ini lebih tepat. Ini lebih tepat. Okay? Okay, iaitu negatif 1 per 64. Okay, negatif 1 per 64. Saya nak tunjuk kamu. Kalau kita round off ni, apa jawapan dia? Okay? Ini saya kekalkan perpuluhan 0.0156. So, menggunakan hukum log, N akan bawa ke depan. N sama dengan log 0.0156. You bahagi dengan log. Okay, log 0.5. Okay, you ambil kalkulator. You tengok dekat sini. Log. Okay, 0.0156. Okay, bahagi log 0.5 sama dengan. Awak nampak tak jawapannya 6.00000 macam tu. Okay, you dapat jawapan seperti itu. Okay, jadi tapi sebenarnya bila 6.00023 kan, N sama dengan 6.0023, dia N. N adalah sebutan. You tak boleh perpuluhan. So, you terus boleh buat N sama dengan 6. Okay, kalau yang tekan sana, you tengok kita guna yang tadi, log. Okay, log. Oh, sorry. Tekan 1 pula. Log. 1 per 64. 1 per 64. 1/64. Okay, tutup kurungan. Okay, you buat dulu sama dengan, you divide by log. Okay, you dapat situ log 0.5. Log 0.5. Nampak? Didapat terus jawapan yang tepat. Nampak Nampak tak di sini? Sebab apa dia tak dapat tepat tadi? Sebab kita dah round off nombor tu. Kita dah bundarkan. So, kalau you dapat pecahan seperti ini, you kekalkan pecahan. Jadi, you tak ragu-ragu jawapannya terus dapat 6. Boleh? Okay? Boleh tak? Boleh. Okay, so you dapat N. N-nya adalah 6. Okay, next kita tengok yang seterusnya. Okay, okay, awak tengok lambat pula dia nak gerak. Untuk geometri, biasanya kita akan selesaikan guna log. Okay, untuk geometri memang biasanya menggunakan log. Okay, yang ni sama. Awak tengok ni sama je macam tadi. Find kat sini the term that has the value of negative 243 per 32. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, dia nak apa? Ini maksudnya ini apa? Dia punya apa ni? Cuba baca soalan. Faham ke tak? Tak payah buat, kita nak tengok faham ke tak. Baca soalan. Ini TN ke SN? The first three term of geometric progression are negative blah 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 blah. Find the n term that has the value of negative 243/32. So this one is TN or SN? SN. SN. Kenapa awak kata dia SN? Kat mana ada ayat mengatakan dia SN? Ada perkataan. Value. Value. Okay, value je SN. Tak. Kalau SN, you ada perkataan the sum. The sum. Kat sini dia kata the term. The terms. Bahasa Melayu cari sebutan yang mempunyai nilai. Dia bukan kata dia adalah hasil tambah. Dia tak kata the sum of the first three terms ke apa. So this one is your N. You punya TN. Sebab dia kata find the terms, maksudnya you nak cari N. That has the value of. Jadi nombornya sebenarnya macam ni. Soalan ni sebenarnya negatif 4/9, negatif 2/3, negatif 1, dot. Last kali negatif 243/32.
Kalau dia buat macam tu mungkin kamu lebih faham. Soalan ni sebenarnya negatif 4/9, negatif 2/3, negatif 1, negatif 243/32. Jadi dia tanya N yang keberapa. Ini maksud soalan. Faham? Hati-hati. So kat sini bukan sum. Sebab dia tak ada perkataan sum pun. So dia bukan hasil tambah. Dia ni kata find the terms that has the value. Cari sebutan yang mempunyai nilai. Nilainya ini. So inilah bentuk soalan. So kat sini you gunakan formula TN. TN A, masukkan A. Hati-hati sebab dia pecahan. A R, cari dulu R. R, formula TN apa untuk geometri? TN equals to A R power of N minus 1. N minus 1, ini yang kita tak tahu. Sama dengan negatif 243/32. Awak selesaikan. So dekat sini hati-hati sebab dia melibatkan log. Faham? So kalau kat sini nak mudah, kamu ambil ni dulu. Awak ambil ni dulu. Yang ini awak bahagikan sini. So nanti tinggal log yang ini bawa ke depan. Macam yang saya buat tadi. Boleh tak? Boleh? Okey tak? Nak? Boleh Boleh Nanti buat tau. Risaunya korang ni tak nak buat. Find the number of the kat sini of term in geometric progression series below. Ni tak ada apa-apalah. Ini pun sama. Maksudnya dia nak tanya kat sini ada berapa N. So this one TN dia. Cari dia punya TN. Dia guna tambah ke, dia guna koma ke, sama saja. Okay, so ini pun sama. Kalau awak tengok soalan nak, sebabnya dalam huruf. Dalam huruf ni lah yang kadang-kadang pelajar akan jam sikit. Tapi tak apa. Dia nak apa? Find the value of the four terms. Dia nak apa ni? T apa? Ke S. T ke S? T6. T4. Ya, T4. A-nya dah ada. Kat sini progression geometry. Bila dia geometrik, so you ada R. Boleh? Saya tunjuk macam tu je, nanti buat sendiri tengok. Boleh ya? Saya tinggal tau. Okay, nanti kalau tak dapat tengok yang kertas 2. Ni pun sama, buat. Sebab worksheet yang ini saya ada sediakan jawapan. Tapi janganlah tengok dulu jawapan tu. Jangan terus tengok dulu. Awak fahamkan dulu soalan. Sebab saya nak awak faham dia punya bentuk soalan. Okay, kat sini the first three term of geometric 5, 4, 3, 6, 24. The sum to infinity. Sum to infinity mudah saja. Sum to infinity adalah gunakan formula A over 1 minus R. Sum to infinity A kamu 54 over 1 minus R. R kamu 36 bahagikan dengan 54. So 36 bagi 54 kamu dapat jawapannya adalah 2/3. Okey, terus dapat jawapan. Boleh? Okey, saya ni. Okey. Awak tengok, dia kata given the sum of the first n term of an arithmetic progression is Sn bla bla bla. Okey. Soalan tanya the first term. Kalau awak tengok dekat sini, tadi saya dah bagi tahu dah formula Sn. Formula Sn sebenarnya adalah Sn untuk aritmatik adalah n/2. 2a plus n minus 1 times d. Ini Sn untuk aritmatik. Manakala geometri, Sn geometri adalah a 1 minus r power of n over 1 minus r. Tapi kalau awak tengok kat sini, dia bagi ini. Dia kata the sum of the first n term of an arithmetic progression is ini. So awak ingat, formula kalau selain daripada formula 2 dekat atas, formula ini hanya untuk soalan ini. Hanya untuk soalan ini. Okay, dia hanya untuk soalan ini. Jadi soalan nak apa? Soalan nak first term. First term tu apa? First term tu adalah you punya T1. Dia juga merupakan A. Dia juga merupakan you punya S1. Maksudnya apa? Kalau nombor dia 4, 8, 16 dan seterusnya. Saya tanya A. A apa? 4. Iaitu sebutan pertama. T1 apa? 4. Hasil tambah 1 sebutan pertama. Hasil tambah 1 sebutan pertama, 1 sebutan je. Dia juga 4. Okey, kalau awak faham apa yang saya terang, awak boleh jawab soalan nombor 1 ini. Cuba buat. Dia bagi Sn.
Dapat tak? At least you dapat soalan A yang satu yang A. Okey, dapat tak? 4 ke cikgu? Dapat Orang lain dapat? Dapat 4 kan? Semua orang dapat tak? Siapa yang tak dapat 4? Cikgu, Ya. saya tak dapat. Okey. Awak tengok dia kata dia nak the first term. Sebutan pertama. Sebutan pertama saya dah bagi tahu tadi ni. Sebutan pertama adalah A. Dia juga adalah T1. Dia juga S1. Jadi awak masuk je lah S1. 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1. So 1 tambah 3 you dapat 4. Tu je. Okey. Faham tak? Dia perangkap ni sebenarnya. Kamu mesti pening nak fikir kan? Okey. Ini hanya boleh digunakan sebutan ini saja. Okey, tengok soalan tanya common, different, beza, sepunya. Macam mana nak cari common, different? Beza, sepunya tadi. Apa formulanya? Common, different is your D. Kedua bagikan 1. Ya, T2 tolak dengan T1. Tapi saya tak ada T1, saya tak ada T2 kat sini. T1 dah ada dah, first term iaitu 4. Saya tak ada T2. Macam mana saya nak cari T2 sedangkan saya ada formula Sn sahaja. Okey, tengok T1, T2, T3 dan seterusnya. T1 itulah A kamu. Okey? Jadi A, T1, S1 semua sama. Macam mana saya nak cari T2 yang saya ada formula Sn saja? Cuba siapa yang ingat cikgu dah pernah ajar. Cikgu kamu dah pernah ajar. Ini sebenarnya kalau cikgu kamu tak ajar, tak salah pun sebab ini bentuk soalan. Jadi mungkin cikgu kamu tak terjumpa soalan macam ni ke, kan laju-laju nak habis cepat, tak terjumpa soalan ni. Tapi ini sebenarnya antara bentuk soalan. Jadi dia tak adalah dalam sukatan yang perlu diajar. Jadi kalau terjumpa soalan ni, bolehlah dapatlah buat contoh macam tu. So sekarang saya ada formula Sn. Saya nak Tn. Ini formula yang perlu kamu tahu juga. Siapa ada idea? Agak-agak. Ada tak? Buat S2 Buat S2, lepas tu S2. Kalau buat S2 tu maksudnya apa? S2 adalah hasil tambah 2 sebutan, betul tak? Okey, tapi saya nak T2 je. Apa nak buat? Dah betul dah tu idea tu, S2, lepas tu? Jumlah dia tolak dengan term 1. Yes, pandai. Tolakkan dengan S1. So, sebenarnya maka wujudlah formula Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Tu dia. Okey, jadi nak cari T2, awak kena cari S2. S2 masuklah formula di sini. Jadi dekat sini apa di S2? S2 kamu 2 ialah 2 kuasa 2 4. 4 tambah 3 kali 2 6. Bermakna S2 kamu 10. Saya bukan nak S2. Saya bukan nak S2. Saya nak cari T. Saya nak cari T2. Jadi T2 kita apa? Apa T2 kita? 6. Okey, macam ni dapat 6? 6. Ya, 6. Macam ni dapat? S2 tolak S1. Ya, S2 tolak. Maksudnya 10 tolak 4. Betul. Okey. Jadi T2 kita adalah
S2 tolak S1. S2 kita 10, S1 kita 4. Maka kita dapatlah 6. Soalan tanya common difference. Common difference is T2 minus T1. Maka D kamu 6 tolak 4. Dapatlah 2. Faham? Boleh? Okey? Okey, go. Okey. Boleh. Jadi nak okey. Okey, jadi awak tengok sini. Maksudnya awak tengok dekat sini, hati-hatilah awak kena tahu formula kat sini. Jadi dia nak common difference. Jadi awak senaraikan. You dapatlah D. Jadi setelah tahu D, dah tahu A, soalan tanya 10 terms, boleh dah cari sebutan ke 10. Kita cari T10. Dah tahu A, dah tahu D, nak cari S10 boleh, T10 boleh, semua ni boleh. Dia nak N term. N term, sebutan yang ke N. So, sebutan ke N apa? Sebutan ke N ialah Tn. Tn ialah apa? A. A kamu apa tadi? A kita adalah 4. 4 tambah N tolak 1. D kamu berapa? 2. Okey, jadi dekat sini you dapat 4 tambah 2N tolak 2. Jadi Tn kamu ialah 2 tambah 2N. Faham? Dia tanya N terms. Maksudnya sebutan yang ke N. Jadi kita kekalkan saja N dalam formula itu. Boleh? Boleh. Okey. Kalau ni sama, nampak? Bentuk sama. Itulah. Jadi lepas ni kalau jumpa tu dah tak ada masalah. Okey. Kalau awak tengok sini, ni. Ini awak tengok hasil tambah. The sum. Nampak? The sum. Baru S. The sum of the first 5 terms. Okey, maksudnya S5. Okey. Sama dengan 105. Macam tu keluarkan maklumat. Then dia kata the sum of the next 5 terms. Nampak tak? The sum of the next 5 terms. 305. Jadi ini bererti hasil tambah 5 sebutan seterusnya. Tadi, maksudnya tadi yang pertama, ayat pertama yang 105 tu adalah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. Bila kita tambah, ini adalah 105. Apa maksud 5 sebutan seterusnya? Dia adalah T6 tambah T7 tambah T8 tambah T9 tambah T10. Ini yang dikatakan 305. Faham? Boleh? Jadi sebenarnya kalau awak tengok 305 kalau saya nak menggunakan formula S, siapa ada idea nak buat apa? Macam mana 305 tu saya boleh keluarkan formula dia, saya nak gunakan formula S. Apa agak-agak? Okey, 105 ni you punya S5 hasil tambah 5 sebutan pertama. Tapi 305 ni adalah hasil tambah 5 sebutan, tapi bukan sebutan pertama, iaitu selepas sebutan kelima. Sebab dia kata the sum of the next 5 terms. 5 sebutan seterusnya. Siapa ada idea? Macam mana saya nak keluar? Campur. Campur apa? Campur dengan atas. Campur dengan 105. Apa pula campur dengan atas? Campur dengan atas dah jadi banyak lah. Dia dah jadi 10 sebutan. Saya bukan nak tolak. Okey, apa tolak apa? 305 tolak 105. Yes. Jadi awak buat S10 tolak S5. Sama dengan 305. Okey. Kalau 305 tolak 105 awak dapat S5. Tapi nanti awak kena ubah A dia semua-semua macam tu. Jadi awak tengok saya buat S5 sama dengan 105. Satu lagi S10 sama dengan S10 tolak S5 sama dengan 305. Jadi S10 tolak S5. 105 sama dengan 305. Jadi S10 ialah 305 tambah dengan 105. So you dapat sini adalah 410. Jadi kita guna persamaan ini dan persamaan ini. Faham ke tidak? Cikgu. Ya.
Kenapa S10 tolak S5 sama dengan 305? Okey, sebab 305 ni dia kata the sum of the next 5 terms. Maksudnya kamu tengok di sini, ini T1, T2, T3, T4, T5. Hasil tambah, hasil tambah 5 sebutan, macam dia naik pula. Dia naik ke atas. Alamak, macam ni boleh patah balik gini ke? Okey. Okey, saya buat baliklah. You tengok ni T1, T2, T3, T4, T5 iaitu hasil tambah kenapa ni? T4, T5. Hasil tambah 5 sebutan ni ialah 105. Lepas tu dia kata and the sum of the next 5 term. Next 5 term. 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas T5 apa? T6, T7, T8, T9, T10. Jadi yang T5 yang pertama ni jumlahnya adalah 105. Okey, yang kat belakang ni jumlahnya adalah 305. Jadi apa yang saya buat sebab saya nak gunakan formula S, saya ada S5 adalah 105, S10 tolak S5 sebab 305 ni hanya untuk yang sini. 305 ni hanya untuk sini. Jadi nak dapat 305 tu saya tambah semua, saya tolaklah yang ini. Sebab tu saya buat S10 tolak S5. Faham? Faham tak? Yang bertanya? Faham. Okey. Jadi sampai situ awak selesaikan, tahulah sebenarnya hasil tambah 10 sebutan ni ke semua ni, 10 sebutan ni kalau kamu tambahkan dia, ni dari sebutan 1 sampai ke 10 ni, kamu tambahkan sebenarnya dia adalah 410 nilai dia. Jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini, kita selesaikan. Okey, gunalah formula SN. Guna formula SN. Formula SN kat sini dia kata aritmatik kan? N per 2. N-nya 10. Sebab kita S5 kan? S5 jadi 5 per 2. 2A. A kita berapa? A kita ada tak? A kita tak ada. Sebab tu soalan tanya awak punya common different and first term. So kat sini A kita ialah tak ada. Okay, sorry. Dia lari pula tadi. Okay, 5 per 2. 2A. A tak ada. Tambah N kita 10. 10 tolak 1, 9. D kita tak ada. Sama dengan Allah Akbar. Kenapa saya buat 10? Sorry. Okay. Ini bukan 10 Ini bukan 10. Dia 5. Jadi formula SN adalah N per 2. 2A tambah N tolak 1 darab D. Jadi N tolak 1, N kita dekat situ ialah 5. Okey, N kita ialah 5. 5 tolak 1 adalah 4. So sini 4D. Tu yang awak dapat. Okey, sama dengan okey, dia lari. Sekejap ya, dia bergerak pula. Alamak. Subhanallah. Mana ni? Okey, saya padam dulu. Okey. 4D. 4. Allahu Akbar. Okey, 4D. Sama dengan, okey, itu S5. 105. Ini yang pertama awak dapat. Persamaan kedua, pasal S10. 10 per 2. 2A tambah 10 tolak 1. 9D. Sama dengan 410. So, awak gunakan apa dekat sini? Awak ada 2 persamaan dan 2 unknown. Gunakan apa? Guna apa? Persamaan serentak. Ya, persamaan serentak. Faham? Tapi masalahnya dah tahu persamaan serentak ni mudah. Nak keluarkan tadi. Nak keluarkan tu yang kadang-kadang awak akan jadi masalah. Okey, dah sampai sini persamaan serentak, awak tekan je lah kalkulator pun boleh untuk awak selesaikan dia punya persamaan serentak. Boleh tak? Boleh?
Okey, sebenarnya janjang ni, okey, saya boleh nak buat ulang kaji macam tu je. Tapi untuk kamu lebih faham semua, kamu kena buatkan latihan dan bila kamu tak faham, kamu mesti tanya. Kalau kamu tak tanya, tak ada pun orang grup ni tak berapa aktif. Beberapa orang saja yang tanya. Awak sebenarnya kenapa awak tak tanya? Sebab awak tak buat soalan. Kalau awak buat soalan tu, awak akan bertanya. Awak akan bertanya. Dan saya bagi awak soalan dah banyak kan? Okey, saya bagi soalan banyak sangat. Jadi, awak kena buatlah. Kalau awak tengok sini, saya ada koleksi kertas 2 ni macam-macam tau. Saya tak masukkan lagi dekat sini. Ini masih asas. Kalau awak tengok ini baru kertas 2 dekat bahagian A. Awak tengok markah 7, markah 5, markah yang sikit-sikit lagi. Awak tak tengok lagi soalan yang melibatkan gambar-gambar. Banyak lagi sebenarnya. Okay, tapi awak tengok saya tak masukkan dekat sini. Sebab saya tahu memang saya takkan sempat bincang semuanya. Okay, so saya berharap sangat. Okay, saya berharap sangat awak buat latihan supaya awak boleh tanya.